Salam sejahtera dan terima kasih kerana menonton video ini. Adat Arisan dan undang-undang tradisional merupakan penjelmaan ideologi bangsa dalam memastikan kelangsungan tamadun. Sejak zaman pra-kolonial hingga zaman pasca-kolonial, adat Arisan dan undang-undang tradisional telah mengalami perubahan yang mencerminkan penyesuaian Malaysia terhadap cabaran dan pengaruh luar. Pada era moden ini, adat Arisan dan undang-undang tradisional memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti negara. Dalam video ini, saya telah menjemput beberapa individu untuk berkongsi pandangan dan informasi mereka berkenaan adat Arisan dan undang-undang tradisional. Sebagai permulaan, saya ingin menjemput Nancy untuk berkongsi informasi adat Arisan yang masih diamalkan dalam masyarakat Melayu pada masa kini. Dipersilakan. Masyarakat Melayu masih mengekalkan adat bercukur sehingga hari ini. Adat bercukur merujuk kepada upacara memotong rambut bayi dengan menggunakan pisau. Selepas hari ke-7 kelahiran bayi, adat bercukur akan disambut sebagai tanda kesyukuran kepada Tuhan kerana dikurniakan anak. Tetamu yang menziarahi akan menggunting beberapa helai rambut bayi sambil bermahabat. Setelah itu, bacaan berjanji akan dibaca kerana dalam bacaan itu mengandungi pujian dan selawat Rasulullah SAW. Pada akhir upacara, talih dan doa selamat akan dibaca untuk bayi tersebut. Kemudian, adat merisik merupakan salah satu adat perkahwinan yang penting dilakukan sebelum proses pertunangan. Tujuannya adalah untuk menyelidik kebelakangan gadis kegemaran. Wakil keluarga lelaki akan berjumpa dengan keluarga perempuan dan menjalankan adat merisik untuk menyampaikan hajat risikan supaya kedua-dua keluarga dapat menjalin hubungan yang rapat. Upacara ini amat penting untuk mengurangkan ketidakpastian dalam perkahwinan dan memastikan kedua-duanya sesuai untuk berkahwin. Terima kasih pandangan Nancy. Inilah telah memberi pandangan yang sangat informatif. Seterusnya, kami akan mendalami bagaimana adat Arisan berperanan dalam membentuk identiti masyarakat Melayu. Saya ingin menjemput Wei untuk berkongsi pandangan tentang hal ini. Pada pandangan saya berasa adat Arisan memainkan peranan penting dalam membentukkan identiti budaya masyarakat Melayu. Hal ini kerana adat Arisan mencerminkan sejarah, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianuti oleh sesuatu masyarakat. Dalam masyarakat Melayu, adat Arisan merupakan warisan budaya yang diturunkan oleh satu generasi ke generasi lain. Ia berfungsi sebagai satu panduan kepada generasi muda yang lebih memahami dan mempelajari tradisi masyarakat. Melalui pengajaran adat Arisan, mereka dapat membolehkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya dan prinsip-prinsip masyarakat mereka. Sebagai contoh, adat merisik telah mencerminkan nilai-nilai budaya seperti tanggungjawab dalam hubungan perkahwinan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu. Oleh itu, adat Arisan dapat menggugurkan rasa kepekaan dan keterikatan terhadap masyarakat mereka. Di samping itu, adat Arisan yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat berfungsi dalam pengaturan tingkah laku individual. Dalam konteks masyarakat Melayu Muslim, adat Arisan yang berasaskan ajaran Islam telah menjadikan panduan kehidupan yang mendisiplinkan tingkah laku individu dan kelompok. Dengan menekankan nilai-nilai murni seperti kesopanan, kejujuran dan tanggungjawab, individu dapat mengembangkan kepribadian yang baik dan nilai-nilai positif dalam kalangan anggota masyarakat. Adat Arisan memberikan arah dalam setiap tindakan yang diambil dan memastikan setiap tindakan selaras dengan prinsip masyarakat Melayu. Sebagai contoh, ada nikah yang melibatkan pengucapan janji suci antara pasangan pengganti dengan menekankan nilai kesetiaan dalam perkahwinan. Hal ini menunjukkan adat nikah sebagai adat Arisan yang membentukkan tingkah laku yang tanggungjawab terhadap perkahwinan, sekaligus menggugurkan kebahagiaan keluarga. Justru,
Adat Resan menyumbang besar kepada kesejahteraan masyarakat dengan memimpin tingkah laku anggota masyarakat. Terima kasih yang membawa pandangan yang lebih menarik. Terima kasih Yancy. Walaupun adat resan masih diamalkan, ia telah mengalami perubahan mengikut arus kemodernan. Perubahan ini dapat dilihat dengan jelas daripada dua adat resan utama, yaitu adat kelahiran dan adat perkahwinan. Bagi aspek adat kelahiran, adat melenggang perut yang menjadi adat penting dalam pengamputan kelahiran bayi semakin dilupakan dalam masyarakat moden ini. Pada masa dahulu, upacara ini bertujuan untuk memastikan posisi bayi dalam keadaan normal dan mendoakan kesejahteraan ibu dan bayi semasa bersalin. Namun, kemajuan dalam teknologi dan perubatan moden seperti ECV dan CTG telah menggantikan peranan adat melenggang perut. Perubatan moden ini berfungsi untuk memastikan bayi dalam posisi cephalic dan memantau degupan jantung bayi. Berbanding dengan adat resan, perubatan moden lebih efektif dalam mengurangkan risiko dan memastikan kesejahteraan ibu dan bayi. Di samping itu, adat merisi dan adat meminang yang menjadi adat perkahwinan masyarakat Melayu juga semakin dipinggirkan dalam masyarakat moden ini. Dalam adat merisi, wakil keluarga lelaki akan mengelidik latar belakang gadis yang diminati dan memastikan bahawa gadis masih bujang. Setelah menjalankan adat merisi, adat meminang akan dilaksanakan apabila pihak lelaki menyatakan hasrat perkahwinan kepada perempuan berkenaan. Walau bagaimanapun, pengaruh budaya barat telah mendorong generasi muda menekankan nilai individualistik dan materialistik. Mereka kini cenderung memilih majlis perkahwinan yang lebih efisien dan lebih ringkas. Inilah telah menyebabkan adat meminang dan adat merisi dilupakan dalam masyarakat moden ini. Secara ringkas, kemajuan dalam teknologi dan pengaruh budaya barat membawa perubahan besar kepada adat kelahiran dan adat perkahwinan, mengubah cara adat resan yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Melayu moden ini. Seterusnya, saya ingin menjemput Sing Hui untuk berkongsi sistem perundangan utama yang menjadi asas pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dipersilakan. Pada pandangan saya, undang-undang tradisional memainkan peranan yang penting dalam pendampingan cekap dan sistematik. Sistem perundangan utama pada zaman itu terdiri daripada dua jenis, yaitu hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Pertama sekali, hukum kanun Melaka mengandungi 44 pasal yang merangkumi berbagai peruntukan undang-undang. Undang-undang tradisional ini meliputi hukum jenayah, hukum kekeluargaan, hukum warisan, hukum perkahwinan, dan sebagainya. Undang-undang tradisional ini berfungsi untuk menjaga keselamatan rakyat dan keharmonian masyarakat. Pada zaman itu, pelaksanaan undang-undang yang sangat ketat dengan pelanggaran undang-undang akan dikenakan hukuman yang berat. Sebagai contoh, pasal 5.1 menyatakan bahawa seseorang membunuh orang yang lain akan tanpa memberitahu daripada pemerintah dan pembesar akan dijatuhkan hukuman mati. Jadi, kewujudan undang-undang tradisional ini dapat menurunkan kes jenayah dan memelihara ketenteraan negeri di Melaka. Selain itu, undang-undang laut Melaka mengandungi 22 pasal yang merangkumi berbagai peruntukan yang penting. Undang-undang tradisional ini meliputi peranan narkotika, jenayah maritim, percukaian, dan pelayaran. Oleh sebab perkembangan dalam aktiviti perdagangan dan maritim pada Kesultanan Melayu Melaka, peraturan yang tersusun diperlukan untuk mengurus peningkatan perdagangan dan kabar. Undang-undang Laut Melaka berperangan sebagai peraturan asas dalam pengelolaan dan penggunaan laut di sekitar Melaka, berfungsi untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan di kawasan tersebut. Dengan undang-undang itu, aktiviti perdagangan dan maritim boleh menjalankan dengan lancar tanpa risiko konflik dan ancaman terhadap pelaut dan pedagang.
Mewujudkan Undang-Undang Laut Melaka menjadi perairan Melaka lebih teratur dan selamat untuk semua pihak, termasuklah pedagang, pelaut dan penuntut tempatan. Inilah pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Sing Hui atas perkongsian yang sangat informatif. Tuhan bolehkah Anda berkongsi peranan hukum Tanjung Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka dalam perkembangan aspek ekonomi dan sosial? Undang-undang memainkan peranan penting dalam menjamin keamanan, keharmonian dan kesejahteraan. Undang-undang menetapkan peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua masyarakat. Ia menjadi sebagai bantuan yang menekankan tingkah laku yang baik. Melalui undang-undang tradisional, saya dapat mengetahui tingkah laku yang diterima dan tidak diterima serta boleh membezakan antara betul dan salah. Dapat mengurangkan potensi jenayah. Kerana masyarakat sedar bahawa kelakuan yang melanggarkan undang-undang akan dikenakan hukum berat. Sebagai contoh, Pasal 4 dalam Hukum Kanun Melaka menetapkan bahawa sesiapa yang mengingkarkan arahan Sultan akan dikenakan hukum bunuh. Dengan menyediakan mekanisme rasmi, konflik antara masyarakat akan diselesaikan dengan adil. Undang-undang tradisional memainkan peranan penting dalam mengalahkan pembangunan aktiviti ekonomi. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Melaka menguasaikan seluruh kawasan perdagangan di Selat Melaka dan menjadi kuasa ekonomi terbesar yang menarikkan berbagai perdagangan. Pada zaman itu, undang-undang tradisional diperkenalkan untuk mengawal urus niaga supaya setiap transaksi dijalankan dengan adil. Melalui melaksanakan undang-undang, semua aktiviti perdagangan yang meliputi penipuan perselisihan akan dikenakan hukum berat. Misalnya, fasa ekonomi dalam Hukum Kanun Melaka menetapkan bahawa sesiapa perniagaan yang tidak mengikuti ajaran Islam akan dikenakan hukum bunuh. Secara ringkas, pelaksanaan undang-undang tradisional akan mewujudkan persekitaran amanah alam aktiviti ekonomi. Terima kasih Tuhan yang telah membawa pandangan yang menarik. Pada kesempatan ini, saya ingin menjemput Salfong untuk berkongsi bagaimana adat resam dan undang-undang tradisional saling mempengaruhi antara satu sama lain. Dipersilakan. Undang-undang tradisional dan adat resam sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Kalau kita lihat, adat resam ini adalah seperti panduan utama yang mengatur norma tingkah laku masyarakat. Zaman dulu, adat resam menjadi asas kepada sistem hukuman dan pengurusan. Walaupun ia kurang formal dan kurang sistematik, tapi masih kebanyakan masyarakat tetap mematuhi adat resam ini kerana ia sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Bila masyarakat berkembang, pemerintah dan institusi kerajaan mengambil adat resam ini yang turun-menurun ini sebagai asas untuk mengubah undang-undang tradisional. Maklumat ialah untuk menjamin keselamatan masyarakat dan biasanya undang-undang tradisional tersebut dilaksanakan oleh pemerintah yang lebih dipercayai. Sebagai contoh, dalam adat perkahwinan, kita tahu bahawa persetujuan wali dan saksi itu sangat penting. Ini yang menjadi asas kepada Pasal 26 dalam Hukum Perkahwinan yang menyatakan perlunya saksi dalam pernikahan. Jika tidak cukup 4 saksi, 2 saksi pun sudah memadai. Ya, apa yang saya boleh simpulkan ialah adat resam menyediakan asas kepada moral dan etika kepada masyarakat. Manakala undang-undang tradisional bertindak sebagai mekanisme yang lebih tersusun, yang lebih formal. Kedua-duanya saling melengkapi untuk memastikan keamanan dan keharmonian dalam masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih Salfong atas perkongsian yang sangat bermanfaat tentang hubungan ini. Melalui penerangan sebelumnya, saya pastilah Anda semua telah memahami informasi berkenaan adat resam dan undang-undang tradisional. Diharaplah Anda semua boleh mendapat ilmu pengetahuan yang manfaat. Terima kasih kerana Anda semua yang telah menonton video ini.
Bye bye.